So hari ni saya nak share beberapa tips yang korang boleh follow kalau memang baru nak start baking, okay? Yang pertama sekali, kena baca dulu resepi. Kenapa kena baca resepi ni? Penting ke baca resepi? Penting, sangat penting. So that bila kita baca resepi, kita akan tahu step apa yang kita nak buat, step penting. So bila kita dah tahu step penting yang kita kena buat, kita akan faham adunan ni sebenarnya kena buat dia macam ni, lepas tu kena buat macam ni. So kita faham kan dari segi prosedur dia macam mana. And then untuk kita elakkan kita jadi kelang kabut. Sebab takkanlah kita nak baking tapi kita tak baca dulu resepi, kita macam ambil je apa ada kat rumah, lepas tu baru nak tengok resepi. Nanti jadi kelang kabut kan, panik, lepas tu tak plan betul-betul. Jadi perancangan dan juga baca resepi sebelum start baking tu adalah elemen yang paling penting. So yang kedua, sediakan peralatan yang lengkap. Contohlah kalau kita nak buat cookies, saya ambil contoh yang senang lah, cookies lah kan. So before kita baking, make sure kita dah sediakan mangkuk, spatula ke, mixer ke, segala bahan yang kita nak gunakan. Okay, contohnya kalau bahan mentah kan, bahan mentah yang kita dah masukkan dalam peti sejuk, tapi bila baking dia kena dalam suhu bilik. Contoh macam sejam sebelum nak baking, kita keluarkan, letak dekat suhu bilik, lepas tu kita dah boleh guna. Sebab soalnya bahan yang kita masukkan dalam peti sejuk, lepas tu nak suhu bilik ni, contohnya macam butter, cream cheese dan sebagainya lah. Jadi bila dia keras, nanti susah tau kita nak mix tu. Kalau dia dah lembut sikit, tu senang. Bila kita sebut pasal baking ni kan, sebenarnya bahan ni memainkan peranan untuk buat kita punya dessert tu jadi ke tak. That's why kita kena jaga bahan ni dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan dia terdedah lama dan sebagainya lah. Okay, yang ketiga, jangan overmix. Sebab bila kita fikir pasal overmix ni, kadang-kadang orang fikir macam, oh lagi lama kalau kita kacau adunan tu lagi okey. Tapi tak juga, sebab dessert ni dia sebenarnya sensitif. Contohnya macam cream puff ada cara nak buat dia, brownies ada cara nak buat dia, cookies ada cara nak buat dia. Contohnya kalau dia kata kacau adunan sehingga sebati, maksudnya macam kita kacau secukupnya je. Jangan kacau terlalu lama sampai memang dah lembik ke apa, jangan macam tu. Just macam agak-agak dia dah sebati, dah secukupnya, okey, kita stop. Lepas tu move to the next procedure. Kalau kita terlebih mix adunan kita, kandungan udara yang terperangkap dalam adunan kita tu akan keluar dan akan menjadikan kita punya kek jadi mendap. Dah tak jadi kan? That's why jangan overmix. Yang keempat, sapu butter ataupun margarine ataupun boleh letak baking paper dekat atas tray supaya kita tak nak kita punya adunan tu melekat dekat atas tray bila dibakar. Contoh yang ni yang saya selalu buat lah. Saya akan letak butter sikit, just sapu je sikit, tak payah banyak-banyak pun. Dia just nak ada something je dekat permukaan tray tu. Lepas tu bila dah rata dah semua, tak tebal, nipis je saya letak butter tu, saya letak adunan cookies. Simple je. Tapi kalau katalah tak nak guna butter, boleh guna juga baking paper, parchment paper dekat atas tu lah. Tapi kalau guna paper, cost lah. Kalau guna butter senang kan, memang butter benda yang kita guna untuk baking. So tak payah nak beli asing-asing. Tips yang last kali, preheat oven sebelum baking. Okay, ni yang saya selalu buat Selalunya saya akan preheat oven dalam 10 ke 15 minit. Dia bukan apa, sebab kita bila masuk ke adunan dalam oven tu, kita nak make sure suhu dekat sekeliling tu memang dah sedia panas. Sebab kalau time tu kita nak bakar, time tu lah baru kita on suhu tu, nanti dia punya suhu akan jadi rendah tau sebenarnya. That's why cookies ke cake ke susah nak jadi. Sebab tu orang akan preheat oven sebelum start masukkan tray dalam oven. Okay, jadi tu adalah tips-tips yang boleh digunakan untuk baking, untuk beginner lah. Tapi tak ada apalah. Okay.